Okey, seterusnya ada juga rakan-rakan yang mengulas tentang pengajaran subjek sains. Maknanya dia tak tengok sangat tentang pengajaran ataupun pembelajaran murid, tapi dia mengulas tentang subjek pengajaran sains. Okey, nature sciences bersifat penerokaan. Guru perlu meningkatkan rasa ingin tahu pada diri pelajar, menjadikan mereka ingin meneroka sains yang perlu berdasarkan panduan dari guru. Jika pelajar disuap terlebih dahulu tanpa sebarang pemahaman, pelajar berpotensi hilang minat dengan apa yang dipelajari. Ini betul juga untuk sains dan subjek-subjek yang lain. Bila kita terlalu memberi, kadang-kadang murid dia rasa selesa, di zon selesa sebab dia tak perlu buat apa-apa kerana cikgu akan bagi nanti. So, terpakai untuk murid pendidikan khas juga. Kadang-kadang kita rasa macam, oh tak apalah, bagilah jawapan, nanti kesian. Tu tidak membantu pembelajaran dia tau. Sebab kadang-kadang kesian tu tak kena tempat. Sebab bila kita nak dia belajar, dia perlu membuat usaha untuk mempelajari benda baru, kemahiran baru sebagai contoh. Yang kedua, kita tengok sains merupakan salah satu subjek yang banyak melibatkan eksperimen. Okay, eksperimen ni ialah trial and error, cuba jaya. Maknanya eksperimen tak jadi cuba lagi, tak jadi cuba lagi. Yang memperhatikan pendekatan konstruktivism. Pengajaran sains tidak mungkin hanya melibatkan PDP melalui buku teks dan buku latihan. Sama juga bila kita mengajar subjek murid pendidikan khas kan, kita juga sebenarnya bereksperimen. Murid itu juga sebenarnya bereksperimen. Maknanya dia kena cuba cari kaedah yang boleh membantu dia faham sesuatu ilmu baru tersebut. Ini untuk subjek sains specifically memanglah sebab dia perlukan pertukaran variables, apa pemboleh ubah tu dia tukar. Pokok ni tutup bawah cahaya plastik hitam dengan pokok yang diletakkan di bawah matahari, mana yang akan hidup kan? Dia jadi macam sebab dia memerlukan perubahan pemboleh ubah tertentu. Okey, yang ketiga ada yang mengatakan amat sukar. Yang ni dia bukanlah berkaitan subjek sains, tapi lebih kepada refleksi yang lain-lain. Okey, amat sukar untuk mengubah persepsi guru untuk mengaplikasikan kaedah lain dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya rasa ini tidak pelik. Contohnya guru-guru yang senior kan, dia dah biasa dengan sesuatu kaedah dan it works for them. Pada mereka kaedah tersebut berjaya kerana selama ni tak ada masalah pun. Okey, tapi bila anda sebagai guru baru yang anda dah bukan guru barulah, guru yang mendapat ilmu baru contohnya, ataupun tak semestinya guru, seseorang yang ingin berkongsi ilmu, dan anda tahu teknik konstruktivism ni lebih efisien kerana kita dapat lihat pelajar itu, murid itu sendiri yang membuat pemahaman daripada kita memberi jawapan kan. Okey, selesai refleksi ataupun feedback saya kepada pelajar, jawapan refleksi yang pelajar buat dalam UKM Folio. Cuma saya nak komen, jika kita lihat dalam artikel, setiap kategori itu membahagikan aspek-aspek kepada 3, iaitu pengajaran guru, pembelajaran murid dan pengajaran, bagaimana scientific knowledge itu, ilmu sains itu diperolehi. Tapi dalam refleksi, saya lihat hanya 2 aspek yang disentuh oleh pelajar, iaitu pengajaran guru, apa yang guru perlu buat, dan mengapa subjek sains tu berbeza sedikit daripada subjek-subjek yang lain. Tapi tak ada, setakat yang saya terbaca, mungkin kalau ada yang komen ataupun ada refleksi tentang pembelajaran murid, boleh kongsikan dalam grup WhatsApp. Apa yang anda faham bila seseorang murid itu dikatakan belajar, maknanya dari aspek pembelajaran murid, apa yang murid itu tunjukkan apabila dia faham. Sebab tu dalam menulis objektif pengajaran pada guru-guru, anda pun dah tahu menulis objektif
pengajaran mesti spesifik. Mesti ada indikator bahawa ia boleh dicapai. Contohnya, katalah kita mengajar konsep bahagi. Pelajar di akhir pengajaran ini, murid boleh menjawab 5 daripada 7 soalan bahagi yang ditulis di papan putih contohnya. Sangat spesifik. Dia mesti macam tu supaya kita boleh lihat, adanya perlakuan tersebut boleh dibuat. Okey? Kalau kita tulis secara general, murid faham konsep bahagi, bagaimana kita nak tahu murid faham? Sebab tak tertulis di dahi murid tu, saya faham, kan? Dan kita tak boleh lihat apa yang berlaku dalam minda mereka. Sebab tu kita minta mereka express, kalau kita nak aplikasikan dalam murid pendidikan khas, kita minta mereka beri jawapan dalam bentuk yang pelbagai. Ada yang menggunakan bahasa isyarat, ada yang menulis, melukis, ada yang menunjukkan perlakuan. Itu salah satu contoh-contoh ataupun metod yang kita gunakan untuk mendapatkan respon pelajar. Jika kita berjaya, maknanya kita dapat lihat pelajar tu, dia boleh secara dengan sendirinya membuat respon tersebut. Itu adalah satu latihan lah. Dia bukan mudah lah untuk dilakukan, kan? Sebab kebanyakan murid khas memang akan ada masalah sosial ataupun masalah untuk menyampaikan apa yang mereka tahu. Tapi kita sebagai guru, kita itulah, jika kita faham, kita percaya guru adalah konstruktivis, dia hanyalah guru yang memudah cara. Kita membantu murid membina pengetahuan. Kita boleh bagi jawapan, tapi kita punya otak ni, dia ada kapasiti, dia ada limitasi. Kita boleh ingat, short term memory kita ni terhad. Dia ada sehingga beberapa sahaja. Sampai satu tahap dia akan jadi tepu. Dan kita sukar nak ingat lagi selepas itu. Jadi, teknik menghafal ni dikatakan sebagai tradisional lah kerana dia sukar untuk, dan dia juga tidak menggalakkan kreativiti. Jadi murid tu dia jadi macam dia tak buka lagi idea-idea lain, possibility lain, kemungkinan lain yang mungkin boleh membantu dia untuk menjadi lebih berdikari. Okey, itu saja. Saya harap pelajar boleh mengikuti pengajaran ini dengan baiklah, dan boleh tanyakan soalan jika ada sebarang soalan ataupun kemusykilan berkaitan artikel yang dibentang kepada hari ini. Untuk artikel lain kita akan bincang pada minggu hadapan, dan saya harap pelajar boleh bagi feedback lah, apakah cara pengajaran yang lebih baik. Jika anda rasa macam susah lah nak dengar audio sahaja, sebabnya ada rakan-rakan yang akan ada masalah internet. Jadi saya susah nak buat Zoom ataupun pengajaran segerak, sebab saya rasa kalau kita record pun, saya takut pelajar tu dia tak boleh nak download video tersebut. Okey, terima kasih.